Okey. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung belajar unit 9.3. Iaitu hari ini kita akan belajar topik polimer. Okey. First sekali kita akan lihat apakah maksud polimer. Mama kelas ke berangan aku? Okey, baik. So yang awak lihat dekat sini merupakan barangan-barangan yang diperbuat daripada polimer seperti plastik, okey, tayar getah. Ini semuanya adalah polimer. Okey, maksud polimer ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Unit molekul kecil itu pula dikenali sebagai monomer. Okey, contohnya macam ni, gambar rajah ni. Satu macam ni, ini ialah monomer. Okey. Ini dipanggil sebagai monomer. Okay, sekejap ya. Okey. Yang satu-satu macam ni dipanggil monomer. Tapi kalau dia bergabung membentuk satu rantaian panjang macam ni, ini dikenali sebagai polimer. Polimer adalah rantaian panjang yang terdiri daripada gabungan monomer-monomernya. Alright? Okey. Dan polimer ini boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Awak ingat kalau sintetik saja dia maksudnya buatan manusia. Kalau semula jadi maksudnya dia wujud secara semula jadi. Okey, ini dia. Okey, polimer semula jadi ialah polimer yang wujud secara semula jadi. Okey, polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Okey, contoh-contoh polimer semula jadi ialah kanji, contohnya daripada beras, itu kan semula jadi. Beras, gandum, Okey, dia punya monomernya adalah glukosa. Okey, kegunaannya untuk membekalkan tenaga. Okey, contoh yang lain adalah protein daripada ikan, daripada ayam. Okey, monomernya adalah asid amino yang digunakan untuk membina sel dan tisu badan. Okey, getah asli daripada pokok getah semula jadi. Monomernya adalah isoprena. Okey, digunakan untuk membuat produk berasaskan getah. Okey, baik. Polimer sintetik iaitu buatan manusia hasil tindak balas kimia. Seperti politena. Monomernya adalah etena. Okey, senang je. Biasanya kalau polimer sintetik ni dia ada perkataan poli dekat depan. Macam ni. Okey, poli. So dia adalah polimer. Poli, dia adalah polimer. Okey. Polistirena, dia punya monomer stirena. Okey, kita lihat kegunaan dia. Okey, politena digunakan untuk membuat botol plastik, beg plastik dan juga baldi. Polistirena digunakan untuk membuat bekas pembungkusan makanan. Yang polistirin tu, kalau ada buat jamuan yang ada polistirin, pinggan polistirin, nak bungkus makanan guna polistirin, itu polistirena. Dan juga untuk membungkus peralatan elektrik. Kalau kita beli barangan elektrik, dia ada bungkus dengan yang dia letak yang warna putih tu dekat dalam box tu, untuk menjaga keadaan fizikal barang elektrik supaya tak terhentak dengan kuat pada objek yang keras, ataupun elakkan daripada rosak kalau terjatuh. Okey, seterusnya ialah perspek. Okey, dia punya monomer adalah metil metaklirat, digunakan untuk membuat cermin pesawat dan juga tingkap kenderaan. Perspek ni adalah plastik. Okey. Sebenarnya ni semua adalah plastik ni. Politena, polistirena, perspek. Ini adalah kumpulan-kumpulan plastik. Nanti kita akan belajar kemudian. Okey, sekejap. Okey, ini adalah kumpulan-kumpulan plastik.
Okey, seterusnya adalah getah. Getah sintetik. Manusia yang buat. Tadi kita lihat getah semula jadi, getah asli. Daripada pokok getah. Yang ni adalah getah sintetik. Manusia yang buat. Dia punya monomer adalah neoprena. Digunakan untuk membuat sarung tangan, tayar kereta, tapak, kasut. Okey, baik. Sekarang kita nak lihat proses pempolimeran dan penyahpolimeran. Proses pempolimeran ialah proses percantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Pempolimeran adalah proses di mana monomer ni dia akan digabungkan membentuk polimer, rantaian polimernya. Alright. Manakala proses penyahpolimeran ialah proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Daripada polimer, dia nak pecahkan, uraikan, proses penguraian rantaian polimer kepada monomernya. Itulah dia pempolimeran dan penyahpolimeran. Okey, ada lagi satu jenis dinamakan sebagai pempolimeran penambahan. Pempolimeran penambahan dia berlaku apabila terdapatnya pemecahan ikatan ganda dua pada monomer itu untuk membentuk satu ikatan tunggal. Contohnya ini adalah monomer bagi politena. Monomer bagi politena dia ada ikatan ganda dua. Okey, untuk dia membentuk politena, dia akan pecahkan ikatan ganda dua ni. Lalu menjadi ikatan tunggal. Okey, itu pempolimeran penambahan. Alright. Okey, kita lihat dekat sini getah asli. Tadi kita dah belajar, getah asli merupakan polimer semula jadi. Okey, susu getah dikenali sebagai latex. Dalam sains nanti kita tak panggil susu getah, kita panggil dia latex. Okey. Okey, kita nak belajar sekarang ni tindakan asid dan alkali terhadap latex. Nanti awak baca dia punya penerangan dekat sini. Cikgu akan terangkannya berdasarkan gambar rajah ni. Okey, iaitu penggumpalan latex oleh asid. Okey, kita lihat molekul getah. Okey, yang awak lihat ini pada rajah yang pertama. Okey, 2 dan 3 ni dia menunjukkan molekul-molekul getah. Okey, satu molekul getah seperti ini dia terdiri daripada membran protein bahagian luar yang akan menyelaputi rantaian polimer getah yang terdapat di dalamnya. Rantaian polimer getah dalam ni dilindungi ataupun dilapisi oleh satu membran protein. Pada bahagian membran protein ini terdapatnya cas negatif. Disebabkan kedua cas negatif ni ada pada molekul getah, dia akan menyebabkan molekul getah ni akan saling menolak antara satu sama lain. So dia tak akan, getah ni tak akan bergumpal. Okey, cas yang sama akan menolak. Macam awak gunakan magnet lah. Kutub yang sama dia akan menolak. Kutub yang berbeza dia akan tertarik. Sekarang ni pada membran protein molekul getah, dia semuanya adalah bercas negatif. Maka dia akan saling menolak. Jadi dia tak akan bergumpal. Okey. Sekarang ni apabila kita tambahkannya dengan asid. Asid mengandungi ion hidrogen yang bercas positif. Asid mengandungi ion hidrogen yang bercas positif. Okey. Cas positif pada ion hidrogen ni iaitu yang berasal daripada asid, dia akan meneutralkan cas negatif yang ada pada membran protein molekul getah. Nampak kat sini? Dia akan meneutralkan. Cas positif daripada asid ni dia akan meneutralkan cas negatif yang ada pada membran protein. Bila dah dineutralkan maka dah tak ada cas lagi lah pada membran protein sebab semua sudah dineutralkan. Lalu bila dah tak ada cas, apa jadi pada molekul getah? Dia akan saling berlanggar antara satu sama lain. Bila dia dah berlanggar, membran protein akan pecah. Apabila membran protein pecah, maka dia akan membebaskan polimer getah. Lalu polimer getah ni akan bertemu dan dia akan bergumpal. Lalu latex ini akan jadi pepejal. Faham tak? Pada keadaan asalnya susu getah ataupun latex ni dalam keadaan cecair. Tapi apabila kita tambahkan dengan asid,
Okey, dia akan bertukar, dia akan bergumpal menjadi pepejal. Faham tak pelajar? Okey, nanti awak baca penerangan dia yang dekat perenggan atas tu. Okey, sekarang ni kita nak lihat. Okey, walaupun kita tak tambahkannya dengan asid, kejap ya. Walaupun kita tak tambahkan dengan asid pada susu getah, namun susu getah itu tetap juga akan bergumpal. Mengapa getah itu tetap akan bergumpal? Kerana akibat daripada tindakan bakteria yang menghasilkan asid. Lalu dia akan menetralkan membran protein molekul getah. Okey, tengok kepada gambar Raja ni. Cas positif daripada asid akibat daripada tindakan bakteria akan menetralkan cas negatif yang ada pada membran protein. Lalu bila dah neutral, dah tak ada cas, dia akan berlanggar, kemudian membran protein akan pecah, rantaian polimer getah akan keluar dan bergumpal antara satu sama lain dan menjadi pepejal. Walau bagaimanapun, untuk kita elakkan, contohnya macam penoreh-penoreh getah, untuk elakkan daripada susu getah yang mereka hasilkan itu daripada bergumpal, mereka akan menambahkan alkali. Okey, alkali mengandungi ion hidroksida yang bercas negatif. Okey, alkali dia mengandungi ion hidroksida. Ion hidroksida kita tulis sebagai HOH tolak. Ion hidroksida ni bercas negatif. Lalu dia akan menetralkan. Menetralkan apa? Ion hidroksida yang bercas negatif dia akan menetralkan ion hidrogen, iaitu yang berasal daripada asid daripada tindakan bakteria ni. Dia akan neutralkan. Lalu dekat sini membran protein akan kekal bercas negatif. Bila sama-sama cas negatif ni, maka dia tidak akan berlanggar antara satu sama lain dan dia akan kekal dalam keadaan cecair. Jadi fungsi alkali ini adalah untuk mencegah penggumpalan latex. Jelas tak pelajar? Jelas. Alright. Okey, nanti awak baca dia punya perenggan ke atas ni, awak baca, okey? Alright. Cikgu terangkan berdasarkan gambar Raja. Itu dia punya basic. Itu saja yang perlu awak faham. Kenapa bila tambah dengan asid dia akan bergumpal? Kerana asid mengandungi ion hidrogen yang bercas positif. Ion hidrogen yang bercas positif yang akan menetralkan cas negatif yang terdapat pada membran protein molekul getah. Okey, apabila telah dinetralkan, maka molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran proteinnya pecah, lalu polimer getahnya akan bergumpal antara satu sama lain menjadi pepejal. Okey, kalau kita tak tambahkan dengan asid sekalipun, susu getah ataupun latex ni tetap akan bergumpal akibat daripada tindakan bakteria yang menghasilkan asid. Yang akan menetralkan cas, semulalah kita ulang balik, yang akan menetralkan cas negatif yang ada pada membran, lalu dah neutral, membran molekul akan berlanggar, lalu membran akan pecah, lalu polimer getah dalam tu dia akan bergumpal. Untuk elakkannya daripada berlaku, kita tambahkannya dengan alkali. Alkali akan menetralkan cas positif yang ada pada asid akibat daripada tindakan bakteria tu. Lalu cas negatif pada membran protein dikekalkan, maka molekul getah tak akan berlanggar. Alright. Okey, dalam bidang pertanian, pertanian getah, perindustri getah, asid yang digunakan untuk menggumpalkan getah adalah asid formik. Ada banyak jenis asid yang kita boleh gunakan, tak kisah sebenarnya. Tapi dalam industri getah, asid formik digunakan untuk menggumpalkan latex. Okey, manakala larutan amonia digunakan, ini merupakan alkali, digunakan untuk mencegah penggumpalan latex. Ini dalam industri getah. Tapi kalau di makmal, kita tak akan gunakan asid formik. Kita akan gunakan asid etanoik. Okey, asid etanoik juga dikenali sebagai cuka. Cuka nama lainnya adalah asid etanoik.
Okey. Kenapa dalam industri getah kita guna asid formik? Kerana asid formik ini lebih murah sebab susu getah kan banyak, jadi kita akan gunakan yang murah lah, asid formik. Tapi kalau mak-mak kita guna asid etanoik. Okey, ini ialah eksperimen untuk mengkaji ciri-ciri bagi getah asli. Okey, untuk ciri-ciri bagi getah asli ni, okey, kita lihat kat sini. Okey. Uji sifat kekenyalan getah asli. Okey, getah asli ni dia bersifat kenyal. Apa maksud kenyal? Sifat kenyal adalah apabila kita regangkan getah, dia akan kembali kepada bentuknya yang asal. Itu maksud kekenyalan. Macam ini, bila kita regangkan, dia boleh kembali kepada bentuknya yang asal. Okey, baik. Ni soalan, adakah kepingan getah itu berupaya kembali kepada bentuk asal? Ya, boleh sebab dia bersifat kenyal. Okey, kesan haba terhadap getah asli. Apabila getah asli dipanaskan, getah asli dia akan jadi melekit. Macam awak bakar lah, macam ambil contoh ambil getah, awak cuba bakar tapi dia akan jadi melekit. Okey, eksperimen yang seterusnya ialah untuk mengkaji kesan asid dan alkali terhadap latex. Nampak kat sini kita gunakan latex, asid etanoik dan larutan amonia. Asid etanoik mewakili asid, larutan amonia mewakili alkali. Okey, caranya kita masukkan 20 ml latex ke dalam bikar, kedua-dua bikar. Kata satu bikar. Okey. Kemudian kita masukkan 10 titis asid etanoik kepada bikar P. Okey, kita ada bikar P, kita ada bikar Q. Okey. Kemudian kita masukkan 10 titis larutan amonia ke dalam bikar Q. Bikar Q kita letak larutan amonia, bikar P kita masuk dengan asid etanoik. Kemudian kita perhatikan perubahan yang berlaku pada ketiga-tiga bikar dan catatkan pemaitan. Yang mana kalau R pula kita letak latex sahaja. Okey. Okay, apa yang kita boleh perhatikan ialah pada P, apa jadi pada P? Kita masukkan dengan asid etanoik. Dia akan apa? Apa jadi pada latex? Ya, dia akan bergumpal ataupun menggumpal pun boleh. Salah je. Betul. Bergumpal atau menggumpal. Okey, pada Q pula. Apa jadi pada latex dalam Q? Bila dicampurkan dengan larutan amonia. Apa berlaku? Tidak berubah. Tidak berubah ataupun tidak bergumpal. Manakala R tak letak apa-apa? Bergumpal. Kenapa dia bergumpal? Sebab bakteria. Okey, tindakan bakteria ni dia ambil masa yang lama. Jadi kalau eksperimen ni awak lakukannya sekejap je, dia memang tak akan berubah apa-apa. Tapi kalau dibiarkan lama, mungkin dalam 2 minggu, seminggu tu, dia akan bergumpal lah sebab tindakan bakteria ni lambat, slow. Okey, baik. Apakah yang berlaku pada asid etanoik? Apa yang berlaku apabila asid ditambahkan pada latex? Dia akan bergumpal. Apakah yang akan berlaku pada amonia bila ditambahkan dengan latex? Latex tidak akan bergumpal. Bagaimanakah penggumpalan latex dapat dicegah? Macam mana dapat dicegah? Dengan menambahkan alkali ke dalam latex. Contohnya seperti larutan amonia. Okey, mengapakah latex menggumpal apabila terdedah kepada udara? Kenapa? Kerana tindakan bakteria pada udara yang akan menghasilkan asid lalu boleh menggumpalkan latex. Okey, itu dia. Okey, sekarang kita nak masuk topik pemvulkanan getah. Apa maksud pemvulkanan getah? Okey, sifat semula jadi getah asli. Okey, kita lihat kat sini sifatnya adalah lembut, tidak tahan haba dan tidak sesuai digunakan untuk membuat tayar kenderaan. Kenapa tak sesuai? Kerana ketika hari yang panas, kenderaan akan bergerak pada permukaan jalan raya yang panas. Kalau kita gunakan getah asli, apa akan berlaku? Getah asli akan melebur sebab tak tahan panas kan, melebur dan jadi melekit. Nanti melekat-lekat pula tayar tu dekat jalan raya, betul tak? Okey, jadi macam ni dia akan menjadi lembek dan mencair apabila terkena permukaan jalan raya yang panas. Jadi untuk kita tingkatkan kualiti tayar itu, maka kita lakukan proses pemvulkanan. Macam mana kita nak membuat proses pemvulkanan? Iaitu dengan cara kita memanaskan getah bersama dengan sulfur. Macam ni rantaian polimer getah asli.
Ni rantaian dia, satu rantai, dua rantai, tiga rantai. Sebab dia polimer. Polimer ni terdiri pada banyak rantai. Poli maksudnya banyak. Okey. Kemudian kita panaskan dia bersama dengan sulfur. Jangan lupa kalau letak je sulfur tak boleh. Kita kena panaskan. Okey, bila kita dah panaskan, maka pada rantaian polimer tu akan wujud rangkai silang oleh atom sulfur. Bila ada rantai macam ni, maka polimer getah ni terhalang daripada menggelongsor antara satu sama lain. Macam ni. Okey. Kita tengok penerangan. Struktur molekul bagi getah terbuka dilihat mempunyai ikatan antara setiap rantai polimer getah oleh atom sulfur. Kalau getah asli tak ada. Okey, ini disebabkan oleh atom sulfur yang ditambah menghasilkan rangkai silang antara rantai polimer getah. Apabila daya dikenakan, rantai polimer getah terbuka sukar. Yang ni please take note. Soalan suka tanya. Okey. Apakah fungsi rangkai silang oleh atom sulfur tu? Ataupun kenapa kita perlu lakukan proses pengvulkanan? Untuk mengelakkan daripada rantai polimer getah daripada menggelongsor antara satu sama lain apabila haba dikenakan. Oleh yang demikian, getah yang telah dipanaskan bersama dengan sulfur tadi, kita namakannya sebagai getah terbuka. Dan ciri-ciri getah terbuka adalah lebih keras dan mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Maksudnya dia lebih tahan haba. Okey, baik. Ini adalah ciri-ciri getah terbuka. Keras dan lebih kenyal, penebat elektrik yang baik, sebab tu digunakan untuk buat sampul wayar tu, pembalut wayar-wayar kita punya wayar dekat rumah lah, kita gunakan getah terbuka sebab dia penebat elektrik yang baik. Jadi kita tak akan terkena rejatan elektrik lah. Tidak mudah teroksida di udara, tidak bertindak bala dengan asid dan alkali. Macam tadi, kalau getah asli tambah dengan asid dia akan menggumpal. Kalau kita tambah dengan alkali, dia tidak akan bergumpal. So dia tak ada tindak balas. Tidak telap terhadap cecair dan udara serta tahan terhadap haba. Sebab tu peralatan wayar elektrik tu kita gunakan getah terbuka sebab dia mesti tahan haba. Kalau tak nanti dia akan cair. Dia akan jadi lembik. Kegunaan getah terbuka adalah untuk membuat tayar kenderaan, sarung tangan getah dan juga tapak kasut. Tapi sarung tangan getah ni, sarung tangan yang ini bukannya sarung tangan perubatan. Kita ada dua jenis sarung tangan. Satu lagi ialah sarung tangan perubatan. Sarung tangan perubatan tu yang doktor pakai tu, itu diperbuat daripada getah asli. Sebab tu sifatnya lembut. Jadi selesa doktor nak pakai. Cuba bayangkan doktor nak buat pembedahan, dia pakai sarung tangan dengan menggunakan getah terbuka. Apa jadi? Mesti tak selesa kan? Jadi sarung tangan perubatan menggunakan getah asli. Dan selain daripada sarung tangan perubatan, belon. Belon, getah apa? Getah tempe tu, gelang getah. Gelang getah. Yang ini diperbuat daripada getah asli. 1, 2, 3. Sebab ciri-ciri getah asli adalah lembut. Tapi dia tak tahan haba kalau macam belon awak panaskan. Sarung tangan perubatan awak panaskan, dia akan melekit, dia akan melebur dan melekit. Tapi kalau getah terbuka, dia tidak akan melebur dan dia tak akan melekit sebab dia tahan haba. Alright. Teknologi yang berasaskan getah. Yang ni awak kena ingat ada lembaga getah Malaysia. Ni kadang-kadang dia akan tanyalah, tapi ni senanglah sebab dia ada mention tentang getah. So senanglah, iaitu yang akan membuat penyelidikan dan pembangunan terhadap getah. Kalau kelapa sawit, MPOB, Malaysian Palm Oil Board. So awak kena hafal agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan pembangunan dalam sektor pertanian. Baik. Contohnya yang ni asfalt. Asfalt terubah suai getah bekuan CMA. Digunakan sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan raya supaya lebih tahan lama, tahan haba,
Okey, tahan haba dan mengurangkan bunyi bising dan keretakan jalan raya. Okey, getah color merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual. Okey, pad landasan yang diperbuat daripada getah diletakkan di antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran bunyi. Itulah kegunaan getah. Alright, so kita dah habis. Jadi cikgu harap awak boleh buat dia punya praktis formatif ni. Namakan dua polimer semula jadi dan sintetik serta monomernya. Senanglah macam polimer semula jadi, kanji, protein. Okey, monomer bagi kanji ialah glukosa, monomer bagi protein ialah asid amino. Okey, yang sintetik contohnya polistirena, monomernya stirena, poli ataupun perspek, monomernya adalah metil metakrate. Itu benda tu, maklumat tu awak kena hafal. Okey, bandingkan sifat-sifat getah asli dan getah terbukan. Ini sangat senang saja. Bila buat perbandingan, pastikan buat dalam bentuk jadual. Okey, buat dalam bentuk jadual macam ni. Okey, 4 perbezaan antara getah asli dengan getah terbukan. Getah asli. Okey, baik pelajar. Cikgu nak kamu nyatakan apa ciri-ciri yang boleh dibezakan antara getah asli dengan getah terbukan. Okey, yang pertama, getah asli bersifat apa? Lebih, ya, betul, lebih lembut. Kalau getah terbukan, lembut lawannya keras. Okey, kalau getah asli lebih apa? Jangan lebih lah. Apa? Getah asli. Tidak tahan haba. Bagus, tidak tahan haba. Tidak tahan haba. Kalau getah terbukan, lebih lebih tahan haba. Okey, lagi yang ketiga. Bertindak balas dengan asid dan alkali. Yang mudah. Yang itu macam panjang kan. Cikgu nak awak ingat yang 4 saja, yang mudah-mudah saja untuk ingat. 4 ni memang sangat penting. Tapi dia sangat mudah untuk diingat. Mudah teroksida. Apa dia? Mudah teroksida di udara. Mudah teroksida di udara boleh tapi macam panjang. Yang senang je. Okey, kurang kuat. Pejabat elektrik. Kurang kuat. Jadi getah terbukan lebih kuat. Okey. Lagi satu, kekenyalan. Kurang kenyal. Macam getah, gelang getah. Awak tarik dia lama-lama dia akan jadi longgar. Betul tak? Maksudnya dia tak kembali kepada panjangnya yang asal. Tapi kalau getah terbukan macam tayar tu, awak tarik macam mana pun dia susah nak terenggang. Okey, betul tak? Sebab itulah getah terbukan dia lebih kenyal. Cikgu rasa kalau 4 ni dia lagi mudah untuk awak hafal. Soalan ini ada dalam buku SPS pada muka surat 103. Alright, so ambil yang ni je. Okey, yang ketiga, huraikan cara menghasilkan getah terbukan daripada getah asli. So macam mana cara dia? Senang je. Macam mana nak buat? Nak hasilkan getah terbukan daripada getah asli? Cepat. Macam mana nak buat getah terbukan tadi? Panaskan. Iaitu melalui proses pembukaan getah. Yes, panaskan getah asli dengan sulfur. Lalu terhasillah rangkai silang antara polimer getah yang menjadikan struktur polimer getah itu tidak mudah menggelongsor. Jadi dia akan menjadikan getah terbukan itu lebih keras, lebih tahan haba, lebih kuat dan lebih kenyal. Itulah dia. Macam mana menghasilkan getah terbukan dan kesan daripada proses pemvulkanan tu. Alright. So sekarang ni cikgu nak awak lihat buku SPS. Okey, lihat buku SPS. SPS ni dia banyak. Banyak latihan dia. Okey, baik. Ni semua cikgu dah ajar ni tadi.
Okey, cuma sikit-sikit je. Okey, macam ni soalan yang pertama ni awak boleh jawab. Cikgu rasa boleh jawab. Sebab apa? Awak namakan saja. Yang ini kita panggil sebagai monomer. Monomer. Rantaian panjang ni adalah polimer. Daripada monomer untuk jadi polimer. Proses pempolimeran. Daripada polimer nak jadi monomer balik, diuraikan menjadi monomer balik. Proses penyapolimeran. Okey, yang ni istilah yang digunakan. Kalau molekul kecil bergabung berbentuk molekul yang panjang, apa dia? Apa dia molekul kecil tu? Monomer. Okey, kalau rantaian molekul yang panjang pula yang terdiri daripada molekul-molekul kecil, dia rantai panjang. Itu adalah polimer. Okey, proses menggabungkan molekul kecil, pempolimeran. Proses penguraian molekul polimer kepada monomer, penyapolimeran. Senang je. Okey, yang ni adalah kita buat analogi. Daripada monomer jadi polimer, kemudian terpecah jadi monomernya semula. Okey, contohnya kita guna benang dan juga manik. Kalau manik-manik ini tanpa dimasukkan dalam benang, ini dianalogikan seperti monomer. Kemudian ada satu proses yang dia akan menjadi rantaian panjang, iaitu proses pempolimeran. Okey, bila dah membentuk rantaian panjang ni, kita namakan dia pula polimer. Kemudian kita pecah, kita potong ni, rantai manik terputus. So, terpecah menjadi dia punya biji-biji dia balik, manik-manik balik. So, proses ini dinamakan sebagai penyapolimeran. Alright. Ini bolehlah awak buat polimer semula jadi dan polimer sintetik. Ini semua ada ni. Nylon. Okey, nylon. Nylon kita nak masuk dekat mana? Sintetik ke semula jadi? Yang ni tak semua ada dalam buku teks. Kalau awak tengok nama dia macam pelik je, itu adalah sintetik. Okey, dia adalah sintetik. Yang nama pelik-pelik tu dia adalah sintetik. Kalau polimer semula jadi biasanya yang nama yang biasalah, barang makanan. Okey, contohnya seperti protein, kanji, benda-benda daripada pokok semula jadi macam ni, kapas. Kapas adalah polimer semula jadilah daripada pokok asli, daripada pokok kan. Okey, getah asli daripada pokok getah, lemak daripada haiwan, selulosa. Selulosa daripada tumbuh-tumbuhan, sutera. Sutera daripada mana? Sutera daripada ulat sutera tu kan yang dibuat tu kan. So semula jadilah tu. Jadi nama yang pelik-pelik macam nylon, okay, politena, polistirena, yang ada nama poli, biasanya dia adalah polimer sintetik. Neoprena adalah getah sintetik. Okay, perspek, dia adalah plastik yang buat tingkap kapal terbang dan tingkap kenderaan. Okay. Okay, so maksudnya yang dihasilkan secara semula jadi, polimer semula jadi. Buatan manusia, polimer sintetik. Okay, ini pun awak boleh buat lah So yang penting sekarang ni awak kena ingat getah asli dia punya monomernya adalah isoprena. Okay, yang ni semua awak boleh buat dalam buku teks. Okay, yang ni pula. Regang dan lepaskan gelang getah. Gelang getah akan, apa jadi pada gelang getah? Kalau kita regangkan, tak boleh dia. Apa jadi pada gelang getah bila kita regangkan dia? Tanya. Apa jadi? Awak ada gelang getah, bila kita regang, dia akan meregang. Okey, dia akan meregang apabila ditarik dan bila kita lepaskan dia Kembali. Kembali kepada bentuk asal. Ini menunjukkan getah asli bersifat inference dia. Getah asli bersifat apa? Kenyal. Kenyal. Okey. Yang kedua, bila kita panaskan gelang getah atas api macam tadi kita masukkan dalam cecair kan baru kita panaskan. Ni tak, kita panas direct dengan api. So gelang getah dia akan apa? Apa jadi? Melebur. Ya, melebur dan menjadi Melekit. Melekit maksudnya dia melekat-lekat. Jadi takat lebur getah asli adalah tinggi ke rendah? Rendah. Rendah sebab dia mudah melebur. Ciri lain bagi getah asli. Apa ciri lain? Selain dia bersifat kenyal, mudah melebur, tidak tahan haba. Konduktor haba yang lemah. Betul.
Kalau konduktor haba yang tinggi, dia adalah getah tervulkan. Dia tahan haba. Lagi apa lagi cirinya? Tidak mengkonduksikan Tegangan elektrik. tinggi. Ya, yang mengkonduksikan elektrik adalah logam. Okey, kekuatan regangan tinggi ni bukan sebab apa? Maksud kekuatan regangan yang tinggi ni bila kita tarik dia susah. Susah nak tarik. Kekuatan regangan dia sangat tinggi. Okey. Ketumpatan yang tinggi ni pun tidak. Awak ambil gelang getah masuk dalam air. Dia akan timbul ke dia tenggelam? Gelang getah. Dia kalau masukkan dalam air, timbul ke tenggelam? Nanti balik cek. Timbul. Bermakna dia kurang tumpat. Jadi ketumpatan dia rendah. Okey, monomer bagi getah asli. Apa dia monomer bagi getah asli? Tadi kita dah buat tadi. Cikgu suruh ingat. Penting tu monomer getah asli. Isoprena. Okay, very good. Okay, definisi bagi getah asli. Getah asli ialah dia apa? Kata hubung. Bahan, proses, keadaan. So getah asli ialah benda apa? Bahan. Yeah, bahan. Bahan ialah benda yang boleh dipegang. Jadi getah asli kita boleh pegang, maka kita kategorikan dia adalah bahan. So berdasarkan eksperimen, apakah sifat dia? Sifatnya apa? Kenyal. Yes, sifatnya adalah kenyal dan menjadi apa bila dipanaskan? Dia jadi apa? Jadi melekit apabila dipanaskan. Okey, so kesimpulannya getah asli bersifat kenyal dan melekit apabila dipanaskan. Okey, tindakan asid dan alkali ke atas latex. Okey, hipotesisnya. Apa yang boleh menggumpalkan latex? Asid. Yes, asid menggumpalkan latex. Yang mencegah penggumpalan latex? Alkali. Yes, alkali. So, PM adalah yang berbeza. Apa yang berbeza dalam eksperimen ni? Yang kita tambahkan pada latex. Apa yang berbeza? Apa yang berbeza? Yang dimanipulasikan ialah yang berbeza. Apa yang kita tambahkan pada latex? Yang berbeza. Mula-mula kita gunakan asid etanoik, kita lihat keadaan dia. Kemudian kita masuk pula dengan yang lain lah. Latex yang lain kita tambah pula dengan larutan amonia. Apa yang terjadi pada latex? Betul tak? So yang dimanipulasikan adalah asid etanoik dan larutan amonia ataupun asid dan alkali. Okey? Okey, baik. Faham PM ialah yang berbeza. Awak gunakan hubungan perkataan dan. Okey. Okey, kemudian yang ni atau lah awak boleh pilih mana-mana sama ada asid dan alkali ataupun awak nak pilih asid etanoik dan larutan amonia. So pilih mana-mana satu. Okey, kemudian yang bergerak balas adalah pemerhatian. Kita nak perhatikan apa dalam eksperimen ni? Apa yang Keadaan latex. Yes, kita nak perhatikan keadaan latex sama ada dia bergumpal ataupun dia tidak menggumpal. Itu pembeleba bergerak balas. Yang dimalarkan, yang sama. Apa yang sama? Apa yang sama? Yang sama adalah isi padu latex. Ataupun isi padu asid dan alkali. Okey, untuk isi padu latex ni pada gambar rajah dan juga pada ayat prosedur. Untuk prosedur dan juga gambar rajah ni kena mention isi padunya. Kalau tidak kamu tak akan dapat markah PD. Pada gambar rajah mesti ada PM1, PM2 dan PD. Bermakna dekat sini awak kena lukis satu lagi. Kena lukis satu lagi bika. Awak tak boleh lukis satu je. Nanti tak dapat markah. So, lukis satu lagi bika, sama juga latex, kemudian sama juga glass rod, kemudian yang ini ni dia dibuat atau kan? Cancer, ni tambah dengan larutan amonia. Okey, dan latex ini awak kena mention isi padunya. Katakanlah 50 cm padu. Sekejap, memang ada bunyi-bunyi tadi sekejap. Okey.
Okey, kena mention ni 50 cm padu. Barulah dekat sini awak dapat markah PD, satu markah. Dekat sini awak akan dapat PM1, sini akan dapat PM2. Jadi dekat sini awak dah dapat 3 markah untuk prosedur daripada gambar. Buat gambar saja dah dapat 3 markah. Tapi yang tak ada dekat sini adalah PB, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Di mana dekat sini pemboleh ubah bergerak balas awak ada dalam ayat, iaitu keadaan latex. So ini adalah PB awak. So total dapatlah 4 markah. Tapi kat sini ada pembetulan disebabkan tak mention tadi isi padu latex, jadi dekat sini awak kena tambah lah. Okey, masukkan 50 cm padu. So tambahkan dalam buku awak. Okey, masukkan 50 cm padu latex ke dalam 2 buah bikar yang berlainan. Dapat markah apa kat sini? PD. Okey, tambahkan asid etanoik. Dapat PM1. Tambahkan larutan amonia dalam bikar lain. Dapat PM2. So kita dah ada so kita ada dekat sini PD, yang ini PM1, yang ini PM2, yang ini PB. So dapatlah 4 markah pada prosedur ayat. So total markah prosedur adalah 4 markah sahaja. Okey? Maksimum 4 markah lah. Syaratnya untuk dapat 4 markah ni awak kena ingat mesti ada PM1, mesti ada PM2, mesti ada PD dan mesti ada PB. Okey, barulah boleh dapat 4 markah. Okey, jadi apakah yang akan berlaku kepada keadaan latex bila ditambahkan dengan asid etanoik? Apa jadi? Apa jadi pelajar? Ya, dia akan menggumpal atau bergumpal. Kalau larutan amonia? Tidak berubah, tidak bergumpal. Ya, tidak berubah ataupun tidak bergumpal. Ataupun tidak menggumpal, mana-manalah tu betul. Okey, struktur molekul getah. Okey, kita lihat gambar, kita lihat yang A. A ni apa ni? Ni apa ni? Apa benda tu? Charge negatif. Yes, charge negatif yang ada pada membran protein. Okey, B. B pula yang ni. Apa ni? Membran protein. Yes, membran protein. Dan akhir sekali dalam membran protein ni ada molekul getah ataupun rantaian polimer getah. Molekul getah, rantaian polimer mana-mana pun boleh. Okey. Tindakan asid ke atas latex. Jadi ion hidrogen dalam asid dia bercas apa? Negatif. Ion hidrogen. Ni. Ion hidrogen ni cas apa? Dalam asid. Yes, casnya positif. Akan menyuturkan cas apa? Pada membran protein. Membran protein cas apa? Negatif. Yes, cas negatif. Kemudian zarah-zarah getah apa jadi? Zarah-zarah getah akan jadi apa? Bila Bergabung. dia akan berlanggar. Sebab apa berlanggar? Sebab dah tak ada cas dekat sini, dah tak ada. Jadi jadian neutral, maka dia akan berlanggar. Dan akhirnya membran dia akan apa? Bila dah berlanggar? Pecah. Pecah. Okey, bila dah pecah, molekul getah akan terlepas dan bila dia terlepas ni molekul getah kat dalam ni. Yes, menggumpal. Lalu latex bergabung. Lalu latex menggumpal. Okey, baik. Kalau kita masukkan alkali pula pada latex, apa jadi? Larutan amonia mengandungi ion hidroksida yang bercas Negatif. yes, cas negatif yang akan menyutralkan. Dia akan neutralkan apa? Asid. Asid yang dihasilkan oleh Bakteria. bakteria. Sebab itulah walaupun kita biarkan lama latex tu, dia akan menggumpal sendiri. Tapi lamalah dia akan menggumpal sendiri kerana tindakan bakteria ke atas latex yang akan menghasilkan asid lalu menggumpalkan latex. Okey, baik.
Jadi latex akan dicegah daripada tergumpal. Okey, sebab mengapa latex dalam keadaan semula jadi tidak menggumpal dengan serta-merta? Kenapa latex dalam keadaan semula jadi? Macam tadi cikgu cerita. Ambil masa yang lama untuk dia menggumpal. Dia tak menggumpal serta-merta. Kerana zarah-zarah getah saling apa? Yang menyebabkan dia tidak menggumpal. Menolak. Saling menolak antara satu sama lain. Kenapa dia menolak? Kerana mempunyai cas Yang sama. yang sama. Iaitu cas apa? Negatif. Yes, sebab semua cas negatif sama je. Jadi dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, apa yang berlaku pada latex bila dibiarkan semalaman? Maksud dalam tempoh yang lama lah. Latex akan Bergumpal. kenapa dia menggumpal? Kerana pertumbuhan dan pembiakan pembiakan apa? Bakteria. Akan menghasilkan Asid. yang dapat menggumpalkan latex. Okey, bahan lain yang boleh menggumpalkan latex maksudnya bahan berasid lah. Mana bahan berasid dekat sini? Cuka, jus limau ke sabun? Cuka. Cuka dan Jus limau. kenapa awak kata cuka dan jus limau? Kerana asid biasanya rasa masam. Cuka dengan limau rasa masam. Sabun tak ada rasa masam. Cepat tak nak rasa kan. Sebab sabun pun diperbuat daripada alkali. So sabun bersifat alkali. Okey, baik. Bahan lain yang dapat mencegah penggumpalan latex. Mana bahan, maksudnya bahan beralkali lah. Tadi cikgu dah beritahu sabun. Sabun adalah bahan beralkali. So satu lagi ialah Dioksida. ini juga adalah alkali. Okey. Okey, baik. So definisi bagi penggumpalan latex. Asid dengan alkali ialah apa? Kata hubungnya. Boleh pegang tak dia? Asid dengan alkali kan kita boleh sentuh, maka dia merupakan apa? Bahan. Bahan. Yang kalau asid, apa jadi pada latex? Menggumpalkan. Yes. Kalau alkali, Mencegah. mencegah. Inilah dia contoh asid yang digunakan pada industri getah iaitu asid formik. Okey, kemudian alkali yang digunakan dalam industri getah adalah larutan amonia. So hipotesis diterima, kesimpulannya asid menggumpalkan latex manakala alkali mencegah penggumpalan latex. Okey, pemvulkanan getah. Okey, bahan P. Kita tambah apa pada latex untuk menjadi getah tergumpal? Tambah dengan apa? Asid ke alkali? Bukan. Ini belum tambah sulfur lagi. Latex kan dalam bentuk cecair. Tambah dengan P, dia akan jadi getah tergumpal. Untuk kita gumpalkan Asid. kita tambah dengan asid. Seperti asid etanoik ataupun asid lain pun boleh. Okey, kemudian bagaimanakah getah tak tervulkan dapat ditukar menjadi getah tervulkan? So yang ini sekarang getah tak tervulkan melalui proses Q untuk jadi getah tervulkan. Jadi apa yang kita akan buat? Panaskan. Kita akan panaskan getah bersama sulfur. Okey, proses Q ni, proses pemanasan getah dengan sulfur ni, prosesnya apa? Pemvulkanan. Proses pemvulkanan. Okey, apa yang terjadi pada molekul getah semasa proses Q? Molekul getah dirangkai silang. Ingat proses. Dirangkai silang oleh atom apa tadi dipanaskan dengan sulfur kan? So dirangkai silang oleh atom sulfur. Rangkai silang ini penting kerana ia dapat menghalang
polimer getah daripada menggelongsor antara satu sama lain. Poin yang ini sangat penting sebab biasa ditanya soalan. Apakah fungsi rangkai silang atom sulfur dalam getah tervulkan? Okey, jadi sekarang ni dia suruh lukiskan Raja struktur molekul getah tervulkan. Macam mana buat getah tervulkan? Dia mesti ada rangkai silang kan? So buatlah rangkai silang. Okey, buat polimer getah dulu. Kena buat 3, sekurang-kurangnya 3. Dalam peperiksaan SPM pernah keluar soalan ni. Dia suruh awak lukiskan. Okey, buat macam ni. Kemudian masih ada rangkai silang kan? Ini kita labelkan. Ini sebagai polimer getah. Polimer getah. Ada 3 rantai polimer getah. Kemudian kita buat rangkai silang. Sekejap. Kita buat rangkai silang oleh atom sulfur. Ni dia. Sulfur, S tu sulfur. Yes, labelkan dia sebagai rangkai silang. Inilah dia gambar Raja yang lengkap. Alright. Okay, kemudian objek yang diperbuat daripada getah tervulkan. Belon? Tayar kereta. Tayar kereta. Belon getah apa? Getah asli. Tapak kasut? Getah tervulkan. Yes. Sarung tangan perubatan? Getah asli. Yes. Awak kena ingatlah, imagine mana yang sifat lembut-lembut tu dia adalah getah asli. Macam belon dan sarung tangan perubatan dia lembut. Okey, jadi yang ni pun kita dah bincangkan tadi. Awak boleh buat. Okey, perbezaan antara getah tervulkan dengan getah tak tervulkan ini adalah getah asli lah. Getah asli dia tidak tervulkan. Alright. Okey, yang ni nanti buat. Okey, yang ni adalah tentang proses pemvulkanan. Proses pemvulkanan sama macam soalan tadi yang kita bincangkan. So awak boleh buat sendiri ni. Okey, untuk soalan bahagian C ni, rancangkan eksperimen ni kita akan bincangkan kemudian. Okey. Okey, so cikgu akan sendkan kamu link untuk jawab soalan Google Form. Okey, nanti jawab soalan Google Form unit 9.3. Okey, dan isikan kehadiran. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, welcome. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya.